Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasi ila wa lahum fatihah. A'udzu billahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minhum man qala bil hululi wal ittihadi. Kita sambung lagi para hadirin sekalian. Alhamdulillah, sambungnya lagi muzakarah kita Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah karangan bagi hadratis Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, muassis dan raisul akbar li Jama'iyati Nahdlatul Ulama. Hingga pada kata dianya pada muka surat 12, wa minhum, dan setengah daripada mereka itu puak-puak yang sesat. Nah, kita cara gapo gak puak sesat ni ustaz. Kena bercara lah supaya kita ni benar-benar yakin kita tidak termasuk daripada puak sesat. Kan gitu. Karena kaedahnya inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesungguhnya sesuatu itu tidak benar-benar jelas, tidak benar-benar terang sehingga kita kenal sebelah lawan bagi sesuatu tadi. Jadi artinya kalau kita nak kenal lelaki, nak benar-benar kenal lelaki, kena kenal perempuan. Kayak gitu. Baru benar-benar kita kenal lelaki. Kalau kita hanya kenal lelaki itu di lelaki, oh mari maknyah kat kita kata retina lah dia. Nak kenal perempuan, benar-benar kena kenal lawan dia itu lelaki. Barulah kita benar-benar kenal perempuan. Sama juga kita nak kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebenar-benarnya kita kena kenal juga lawanan dia mana? 72 firqah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
la taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi berpecah umatku ni di atas 73 firqah, fuq. Fuq ni semua mengaku Islam belaka. Firqatun Islamiyah tapi dhalah. Tapi Nabi kata daripada 73 tu fawahidun fil jannati, satu masuk syurga, wasintani wasab'ina finnar, 72 lagi tu diheret masuk ke api neraka. Maka sebab tu sahabat tanya, man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa satu tu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawabnya tidak dengan satu, jawab banyak. Riwayat ni jawab begini, riwayat ni jawab begini. Dalam Tabrani Nabi jawab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qadul Jamaah. Maka sebagaimana kebenaran ni bukan atas mata-mata nama, kesesatan pun bukan di atas mata-mata nama. Itu lagu tu. Tak jadi sesat dengan semata-mata nama tu, yang gelar kau orang. Ni puak sengkola lah, macam-macamnya bergelar dah sini. Tak jadi sesat dengan sebab bergelar tu. Jadi sesat tu kalau betul-betul orang panggil inti daripada nama yang diberi tu ditatbik, dilaksana. Itu. Bukan kerana nama dah. Imam Syafi'i kita dituduh, difitnah Syiah Rafidhah. Dan dia juga dituduh Nasibiyah. Maka jawab Imam Syafi'i, kalau mencintai keluarga Nabi itu ialah Syiah Rafidhah, wallahi aku Syiah Rafidhah. Nak kata apa? Kalau mencintai sahabat Nabi itu ialah Nasibiyah, wallahi aku Nasibiyah. Pak Imam Syafi'i itu Nasibiyah? Tidak. Syiah Rafidhah? Tidak. Lepas tu Nasirus Sunnah, penolong Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kebenaran dan kesesatan itu tidak di atas semata-mata nama. Buh lebar tu kan, pakai benar selalu. Tak. Kalau pegangnya kita tu tidak selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak Ahli Sunnah wal Jamaah. Kayak gitu. Ingat. Maka kerana tu, selain daripada kita mengaji bagaimana mu'taqadat Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegangan-pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk lebih meyakinkan kita bahawasanya kita benar-benar berpegang di atas mu'taqadat aqaid Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kena pula pegangan-pegangan yang lari daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu. Kata dia hari ini, wa minhum, dan setengah daripada mereka itu, minhum ay min firqatid dhalah, puak-puak yang sesat tadi, firqah yang sesat tu ialah man qala bil hululi walittihadi, mereka yang berkata, yakni serta i'tiqad dalam hati dia. Kalau kata hamba pun baca ni, kalau baca saja kata mulut je tak jadi. Sebab tu kalau bentuk pegangan itu mesti kita takdir selalu. Kata tu serta i'tiqad. Gitu kan? Supaya dalam ayat Quran itu kata, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia kata innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata mereka itu rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Kalau setakat kata lagu tu, orang munafik pun kata kayak gitu. Orang kafir pun kata. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Betul apa makna tu? Qalu ma'taqadu, mereka kata serta mereka i'tiqad rabbunallah ay faqat. Rabbuna, Tuhan kami ialah Allah sahaja, tidak ada yang lain. Karena kalau orang kafir, musyrik, kafir sembah berhala zaman Nabi, mereka mengakui Allah tu Tuhan,
Tapi salah satu daripada bibur apa Tuhan-Tuhan yang banyak. Sebab tu musyrik. Begitu juga orang Nasrani, orang Yahudi dan bagai-bagai mazhab dia tu kan. Kenapa mereka tu tidak diterima imannya? Karena mereka tu mengiktikadkan jadi bukan semata-mata kata Allah Tuhan dekat ayah ya. Dah. Kata serta i'tikad tak ada lain. Sumastaqamu, kemudian dia istiqamah, tetap. Dengan keimanan itu. Kalau bab akidah ni kalau kata man qala ai ma'taqada. Mereka yang berkata yakni serta i'tikad dalam hati. I'tikad ke apa? Bil hululi wal ittihadi. I'tikad dengan pegangan hulul. Hulul ni artinya meresap. Tu meresap. Keyakinan dia tu Tuhan ni meresap. Meresap dalam apa? Meresap dalam makhluk. Jadi ada pegangan ni. Yang sesak ni bahkan boleh jatuh kupur mereka i'tikad Tuhan ni boleh meresap dalam tubuh makhluk. Seperti kita ambil kapas tu kita masuk dalam air tu kan, dia resap. Tisu ke apa dah ni? Kita buh air, dia resap. Tuhan tu boleh meresap dalam tubuh makhluk seperti air meresap dalam tisu tadi, dalam kapas tadi. Ataupun air kita jiruh pohon bunga, resap masuk dalam akar pokok, akar pohon bunga tadi. Bila hamba tu tinggi martabat dia. Ni. Zikir kuat ke lagu mana tak tahulah. Siapa-siapa Tuhan tu meresap masuk. Satu. Tu satu i'tikad yang sesat tu. Bukan kafir ni. Walittihadi, dah bila meresap habis setubuh Tuhan masuk dalam tubuh dia. Menyatu pula dengan Tuhan. Tu. Nyatu pula. Mana? Dia ialah Tuhan, Tuhan ialah dia. Habis tak ada apa lagi. Tak semaya bet dah ya. Nak semaya gapo muka dia Tuhan dah. Ada ke ni ustaz dalam masyarakat kita? Buat apa tak adanya? Kita duduk masjid seorang ni barangkali tak jumpa lah jenis lagu tu lah kan. Tapi kalau kita pergi kok kapur-kapur ada. Orang panggil mengaji ilmu isi kononnya, ilmu isi. Ilmu makrifat dia panggil. Tak ni. Nak kenal Tuhan sekena-kenanya. Lagu mana kenal Tuhan sekena-kenanya? Siapa mengaku diri Tuhan? Dalam YouTube ada satu ajaran mempergunakan nama untuk kenali. Dia buat buku banyak ni, cetak buku diterbit. Allah nyanyalah. Lah ni cicit untuk kenali nama Ustaz Luqman. Ustaz Luqman kalau tak silap duk jaga di pondok untuk kenali tu. Dia keluar statement dah. Buku ni tak ada kaitan langsung dengan ajaran untuk kenali hak sebenar. Tak ada. Karut guna nama untuk kenali. Kamu dengar dalam YouTube ni pasal kereta. Dia kata ni hak untuk guru hak duk bawa ajaran ni ramai pengikut dia. Ribu kalau Malaysia ni. Ribu Dia kata Tuhan ni tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Di mana Tuhan? Atas dak, bawah dak, depan dak, belakang pun tidak, kanan pun tidak. Di mana? Ni di tengah ni. Tengah ni Tuhan. Ni. Lagu mana boleh di tengah tu? Seorang dari nak makrifat diri ni. Sehingga sampai satu martabat Tuhan ni meresap dalam tubuh dia. Tika meresap sebelah tu boleh jadi dia tu masih lagi hamba dengan Tuhan tu bercampur lagi.
Siapa total meresak, jadilah dia dengan Tuhan menunggal, menyatu. Tak ada Tuhan, tak ada hamba ketika tu. Sudahlah. Tak ada taklif syarak, tak ada. Hak tekok lagu ni dengan kafir dah lah weh. Kafir ni. Siapa mereka ni? Hak tekok lagu ni. Wahum, dan bermula mereka itu barang siapa mereka tadi tu? Siapa mereka tu? Jahalatul mutasawwifati. Orang-orang bodoh yang berpura-pura ahli tasawuf. Mutasawwifah dia panggil. Pura-pura ahli tasawuf. Pura-pura sufi. Padahal ahli sufi, imam-imam sufi yang muktabar, seumpama Imam Junaid Baghdadi, Imam Al-Ghazali, semuanya bari'um minhum, berlepas diri daripada i'tikad seperti ini. Lepas tu ada dalam kitab-kitab tu lagu mana Ustaz? Ada wali-wali seumpama apa tu? Abu Mansur Al-Hallaq. Tu lagu mana tu Ustaz? Itu bukan mereka bercakap dalam sedar. Kena beza tu. Itu mereka tu memang tenggelam akal. Fana dalam istilah ilmu tasawufnya, fana sampai pada makam binasa pada pandangan mata hatinya maujud selain daripada Allah. Maka mereka tu memandang dalam mata batin hati mereka tu yang wujud, sebenar-benar wujud hanya Allah. Karena wujud kita ni wujud yang diadakan oleh Allah. Allah mujid. Kita maujud ni kerana Allahnya mujid. Kita ada ni kerana Allah yang mengada. Bukan bahasa zati, bukan bahasa hakiki. Kita tu bahasa begitu, ada sedia, bukan. Maka dalam pandang mata batin mereka, bila kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, mereka ni ahli tasawuf ni banyak duduk ucap la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab la ilaha illallah ni kalimah yang menghipung segala orang panggil aqaidul iman, yang kita i'tikad pada hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Untuk kena mengaji ilmu tauhid lah tu. Wa yantawi fi kilmatil islami maqad madha min sairil ahkami fa aktsiran min zikriha bil adabi tarqa bihadza zikri a'la rutabi. Kata siapa? Kata Imam Ahmad Ad-Dardiri. Kata apa? Wa yantawi fi kilmatil islami, meliputilah di dalam kelimah Islam. Mana kelimah Islam? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah Islam. Apa kalimah Islam? Yakni kalimah yang dengan dia tu syaratun li ijra'il ahkamil islamiyah ad-dunyawiyah. Syarat bagi nak memperjalankan hukum Islam bangsa dunia ni di atas orang yang kafir asli. Mana orang kafir asli ni apabila dia mengucap dua kalimah syahadat, ketika tu barulah orang panggil dihukumkan dia tu Islam. Mana apa? Boleh berurusan katawarusi, seperti berwaris-warisan, berpusaka mempusakai, wattanakuhi, bernikah, wal wassalati semaya belakang ulaihi semaya meliput makna dia tu di dalam kalimah Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni qadda min sa'iril apa yang telah lalu dibahas di dalam ilmu akidah, hukum-hukum yang berhubung kait dengan hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan, hukum kerasulan, hukum sifat kerasulan, dan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ulima minad dini bid-darurah, hukum agama yang diketahui hijaan agama tersebut daripada perkara yang mudah. Semaya 5 waktu wajib, tutup aurat wajib, zina ni haram, puasa bulan Ramadan wajib, kayak gitu. Itu semua tu diakui. Makna dia tu terliput dari tu. Sebab tu orang nak masuk Islam tu cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Cukup. Tak perlu dia kata saya menerima dalam hati saya semaya 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan wajib, zakat bila cukup haul dan nisab wajib, pergi ke Mekah menunaikan haji apabila berkemampuan wajib,
Tutup aurat wajib. Nah, taat pada Allah Rasul wajib. Oh, banyaklah kalau gitu. Sehari semalam tak habis lagi nak masuk Islam. Cukup dengan 2 kalimah ni seumpama dia mengaku semua hukum yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila besar 2 kalimah ni, fa'akthiran min zikriha bil adabi. Perbanyak olehmu berzikir la ilaha illallah dengan menjaga adab. Adab qabla zikri, adab fi zikri, adab ba'da zikri. Itu semua tu dalam ilmu tasawuf dah diajarnya. Kalau kamu benar-benar jaga adab dan memperbanyak la ilaha illallah, fa'akthiran min zikriha bil adabi, tarqa bihadza zikri a'la rutabi. Naik martabat kamu tu pada setinggi-tinggi martabat. Tu dah. Jadi orang-orang sufi hak sebenar-benar ni, apabila dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam pandang mata batin dia daripada makna yang diajar dalam ilmu aqaid, naik sampai musyahadah hatinya kepada makna hakikat. Mana? La ilaha illallah ay la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada sebenar-benar ada melainkan Allah. Kenapa? Kerana kita yang ada ni ada, bukan tak ada dah. Jangan sini bahaya ni. Kalau kita tak faham betul istilah ulama tasawuf, kita akan tuduh ulama tasawuf ni falsafah pula. Sebab apa? Sebab cakapan mereka tu ada mustalahat di sisi mereka. Contoh dia kata, alam ini, sekira-kira pada mata hati dipandang syuhud di dalam batin hati, tidak ada. Adamu mahdin. Tak ada. Jadi kalau kita baca lagi kitab tauhid, kitab usuluddin, kitab ilmu aqaid, yang mengiktikadkan alam ni tak ada ni kelompok kafir. Mana? Saufasta'iyah. Kayak gitu. Saufasta'iyah. Mana? Puak-puak yang mengiktikadkan alam ni sebenarnya tak ada ni. Ni kita ni tak ada ni. Meja ni tak ada. Lepas tu, hak kita nampak macam ada ni, takhayyul dia panggil. Khayal saja. Fata morgana saja. Seperti air kita atas jalan raya ke mana. Ada main nampak jauh macam makhluk sendiri. Saufasta'iyah. Siapa yang tak dia kupu. Wal'iyaz billah min zalim. Lalu dalam kitab orang tasawuf cakapnya seakan-akan seperti itu. Sini. Lagu mana? Dia kata makhluk ni pada hakikatnya adamu mahal. Tak ada semata-mata. Tak ada. Bukan tak ada sengerti. Ka'anna. Seolah-olah seperti tidak ada. Apa lagu tu? Kenapa lagu tu? Sebab kata ulama tasawuf, cuba kita tengok dalam kitab tauhid, apa ulama duk bahas. Alam ini ada. Tapi ada alam ini mungkinul wujud. Terima ada, terima tak ada. Bahkan sebelum Tuhan buat makhluk ni, satu makhluk Tuhan tak buat lagi, kita punya tak ada tu wajib. Tak ada kita tu qadim bahkan. Sebab apa? Tak ada permulaan bagi tak ada kita. Betul tak? Bila Tuhan buat je makhluk yang pertama, makhluk yang seterusnya dikatakan imkanil wujud. Mana? Terima nak ada, terima nak tak ada. Bohnya ada kita, bermakna ada kita didahului oleh tak ada. Sambil-sambil ada ni terima tak kata tak ada, terima. Terima adamul sabiq, terima adamul hal, terima adamul istiqbal. Tidak ada yang lagi akan. Bahkan ada kita ni pasti tak bersambung dengan tiada, pasti bahkan pasti. Jadi ada spesies lagu ni banyak tak ada pada ada. Reka-reka orang tak salah kata kalau gitu banyak tak ada pada ada. Ada didahului oleh tiada. Sambil-sambil ada tu terima nak kata tak ada. Terima nak kata tak ada sekarang, terima tak nak kata tak ada lagi akan. Lepas tu ada dia tu pasti bersambung dengan tak ada. Banyak tak ada pada ada. Seolah-olah supaya tak ada lah. Seolah-olah. Apa lah? Jadi bukan ulama tasawuf kata kita ni tak ada. Tak ada mana? Mungkin Tuhan buat kita. Tuhan cipta kita daripada tidak ada kepada ada.
Jadi, orang tasawuf hak sungguhnya, apabila dia duk kuat, wirid, kuat zikir ni, nah, sampai mata hati dia tu syuhud, tidak ada yang ada melainkan Allah, sehingga diri dia pun dia tidak berasa ada. Tak berasa ada. Sebab diri kita ni ada ni sekejap saja. Aku Zaid, aku Mamat, aku Doloh, aku Pok Mat, nah, aku Timoh, aku Lijoh, aku Zainab. Sampai bila? Sampai bila? Nah, 40, 50, mati mah tak ada lah aku tu. Nah, hak sebenar-benar aku siapa? Sebenar-benar aku ni, Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Oh, ana, sungguh-sungguh ananya Allah. Ana kita ni hanya majazi saja. Kayak gitu. Betul tak? Sekejap saja. Nah, sekarang ni hidup lagi duduk menapah. Nah, susah-susah. Boleh bercakap lah. Saya Pak I. Ini kitab saya, ini serban saya, ini baju saya, itu anak saya, di luar sana kereta saya, di sana rumah saya. Bila ni? Sampai satu masa, tak ada nyawa tubik keluar daripada tubuh tu kan? Tak ada lah saya Pak I-nya. Nah? Tak ada lah. Kau kata kita lagi. Bila kita lagi. Kau jatuh pesaka dah. Bermakna saya Pak I, saya semak je. Saya wak iya kau ikut gilah. Nah, saya itu ada limitnya. Ada batasnya. Siapa masa tak ada. Tak ada. Lepas tu bila hacul bu habis segala dunia ni, dia kata, limanil mulkul yaum. Siapa pemilik mutlak pada hari ini? Limanil mulkul yaum. Siapa pemilik mutlak hari ini? Mula sedap benar. Duit saya, harta saya, tanah saya, pakat saya. Hancur habis segala bumi ni. Limanil mulkul yaum. Siapa hak sebenar pemilik mutlak hari ini? Senyap, tak ada siapa jawab. Enggak hancur lebu habis. Lalu Nabi Idris lah. Dia jawab. Kata ba'dul mufassir, lillahil wahidil qahhar. Pemilik mutlak hari ini hanya bagi Tuhan satu-satunya yang maha mengerasi di atas hambanya. Jadi orang tasawuf ni ketika mana dia duk kuat sangat berzikir tu, sehingga tersyatah, dia panggil syatah ni, terlucu lidah keluar daripada mulut dia perkataan yang memberi sengka, ngaku Tuhan kau pok cik ni, gitu dah. Padahal dia tak sedar tu. Kalau sedar tak panggil pano. Orang tak panggil pano. Pano ni tak sedar. Gila. Orang gila perlu buat kira orang gila. Gila ke Tuhan tapi ni. Tak boleh buat kira. Tak boleh dibuat kira apa hak dia bercakap tu. Sebab dia tanpa sedar. Ada pohon ni sedar ni. Wahum jahalatul mutasawwifah. Mereka hak mengaku iktikad Tuhan menyerap dalam tubuh, menyatu dengan hamba ni, ialah orang-orang bodoh yang berpura-pura tasawuf, berpura-pura sufi. Kononnya mereka ni ahli sufi, ahli tasawuf. Padahal jauh daripada ajaran sebenar ilmu tasawuf. Tengok. Bagaimana pegangan mereka, tengok. Yaquluna, berkata, yakni beriktikad mereka itu puak-puak jahalatul mutasawwifah ni. Puak-puak jahil yang berpura-pura tasawuf ni. Dia katakan iktikad ni, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ni al-wujudul mutlaq, ialah wujud mutlak. Ada mutlak. Itu dah. Ada mutlak. Apa mutlak? Ai bila qaidin. Itu mana ada mutlak. Tanpa kait. Tuhan ni hak wujud mutlak. Wa anna ghairahu, dan bahawa selain daripadanya, selain daripada Allah, la yattasifu, tidak bersifatlah ia ghairahu tadi. Tidak bersifatlah selain daripada Allah tu bil wujudi aslan,
tidak bersifat dengan ada langsung. Kita ni sebenarnya tak ada langsung ni. Tak ada ni. Ni kan mutasawwifah ni. Dia terjerumus di dalam lembah falasifah, saufasṭaiyah tadi. Jadi kita ni langsung tak ada. Bukan ada kita ni. Hanya fata morgana saja. Tu. Nah. Tu. Hingga mana nah? Ini gayah dia. Setara mana nah orang panggil Tuhan ni ialah wujud semata-mata, dan selain daripada Tuhan tu tidak boleh bersifat dengan wujud langsung. Perkataan itu, maknanya apa? Annalahu ialah bahawa sesabik ada bagi manusia tu ta'alluqan bil wujudil mutlaqi, berhubung kait dengan ada mutlak tadi. Gapo ada mutlak? Wahwa, dan ia wujudul mutlak Allahu Ta'ala. Gitu. Apa maksud ni? Artinya apabila seorang yang beriktikad jahalatul mutasawwifah ni dia kata manusia ni ada, sebenarnya yang dikosak, yang ditujukan ialah manusia tu ialah Allah. Itu. Sebab yang ada mutlak siapa? Allah. Manusia tu tak ada. Bila kata manusia tu ada tu siapa? Allah. Jadi yang dimaksudkan manusia tu ada, manusia tu ialah Allah. Kereta ada. Ada tu siapa? Allah. Jadi kereta tu Allah. Sudahlah. Habis semua benda jadi Allah. Nah? Tu berat tu. Nah, tu. Jadi jaga-jaga fok kita. Jangan sampai ke tahap tu. Tak tahulah di Sya'lan ni ada ke tak nah. Kalau zaman saya duduk mengaji dulu di Pondok Pasir Sumber tu, ada. Nah, orang-orang hak berahi nutuk mencari tutup guru kat luar, kat dalam kampung gelap-gelemak. Nah, lepas tu duk cakap kedai kopi gitu. Aku ialah aku, engkau ialah engkau, gapo tahu duk merapu kat situ ni. Pegangnya gapo? Pegangnya kita ni Allah. Jadi apabila tengok ke lembu ada. Artinya apa? Lembu tu Allah. Sebab ada tu siapa? Wujud mutlak Allah. Huwallah. Kayak gitu. Lembu ada, maka lembu tu Allah. Gitu. Surah Ittihadiyah ada. Surah Ittihadiyah ni Allah. Ikutlah apa sahaja yang dikatakan ada, hakikatnya ada tu ialah Allah. Jadi semua Allah belaka ni. Dengan dia pun Allah. Berat tu. Nah. Jadi orang yang iktikad lagu ni tak ada syak ragu-ragu kafir. Tengok dia kata ni. Qala al-'allamatul al-amir. Telah berkata orang yang bersangat-sangatan alim, iaitu Syekh Al-Amir. Dia kata tu fi hasyiyati Abdis Salam. Dalam kitab Hasyiyah Abdis Salam, hasyiyah bagi syarah Jawharatit Tauhid Imam Ibrahim Al-Laqani. Dia katakan wahwa, dan ia ini i'tikad. Siapa i'tikad lagu ni? I'tikad kata Tuhan ni menyerap dalam tubuh hamba dan menyatu menunggal dengan hamba. Hamba ialah Tuhan, Tuhan ialah hamba. Karena wujud mutlak hanya Allah. Selain daripada Allah tidak boleh dikatakan ada, melainkan kalau kita kata ada, itu ialah Allah. Itu. Insan ini ada, insan ini Allah. Menyatu dengan Allah, meresap Allah dalam tubuh insan tersebut. Maka pegangan lagu ni kufrun sharihun, kekufuran yang terang-terangan. Kafir. Jangan ragu-ragu lah nama. Dok kafir lagi. Dok kafir siapa yang dikok gitu. Nah. Tu. Allahu akbar. Ada
Tak ingat hadis tu. Lebih kurang ceritanya seorang sahabat tu dia nak sesuatu dengan Allah, dia minta dengan Allah, ya Allah aku nak gini. Tiba-tibanya dapat gapo dia nak. Terlalu happy sangat ni, siapa terlupa. Nah, ya Rabbi, anta abdi wa ana rabbuka. terlalu suka sangat, happy sangat tu siapa terbalik lidah dia cakap. Hei Tuhanku, akulah Tuhanmu, mu Tuhan hamba-Ku. Apa tu? Lagu mana tu? Ya Rasulullah. Aku salah sebut tu ya Rasulullah. Terlalu happy sangat. Kelacar lidah. Apa Rasulullah kata? Mu tak ingat. Sebab apa? Sebab nikmat hak mu nak tu Tuhan beri sagam lupa dirimu tu. Nah, maka syatoh terkeluar dari telancar lidah dia panggil. Sabqul lisan. Syatohah. Tapi bukan duk sahab cakap gitu dah. Okey, telancar lidah je. Tu lagu tu dah. Kerana terlalu happy sangat. Tak sedar diri dia. Tak sedar. Itu. Masuk dah. Nak berhenti awal ni kita nak pakai nak kita tengok depan TV belakang kan. Fa in waqa'a, maka jika berlaku, jatuh makna berlaku min akabiril auliya'i, daripada setengah pembesar-pembesar wali-waliullah. Jatuh ke apa? Ma yuhimu zalika, oleh barang yang memberi waham, yang memberi seka. Zalika akan demikian itu akidah hulul wal ittihad. Uwila, nescaya ditakwilkan bima yunasibuhu, dengan barang yang munasabah akan dia, akan barang kama yaqa'u minhum fi wahdatil wujudi, seperti mana barang yang terjatuh daripada mereka itu aulia illah fi wahdatil wujudi, di dalam masalah wahdatul wujud. Ini pun masalah besar juga ni, wahdatul wujud. Wahdatul wujud makna yang sesat itu makna hulul wal ittihad tadi. Wahdatul wujud, satu yang ada. Mana? Sebenar-benar yang ada tu hanya Allah, wujud mutlak. Selain daripada Allah tu tidak ada hakikat. Lepas tu, yang kita kata ada juga tu, ada tu Allah dah. Sehingga kita kata al-insanu mawjudun, bermula manusia tu yang ada, bermakna bermula manusia tu ialah Allah yang ada. Meresap dalam tubuhnya, menyatu dengan dia. Itu akidah sesat. Wahdatul wujud ni, kalau makna seperti itu, sesat. Ada juga seumpama Imam Ibrahim Al-Baijuri, Syekhul Azhar, yang maksudnya yang menerima orang panggil istilah wahdatul wujud, tetapi bukan makna hulul wal ittihad. Yang dikehendakinya ialah pandang hati kepada makhluk ini, tidak ada yang menggerak, yang mendiam selain daripada Allah. Kita berhenti sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina wa lana Muhammad wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan innaka la baik. Sikit dah. Mana dia? Fa in waqa'a, maka jika berlaku min akabiril auliya, daripada setengah pembesar-pembesar wali-waliullah, berlaku gapo ma yuhimu, oleh barang yang memberi sengkalah zalika, akan demikian itu hulul dan ittihad. Macam mana sebut tadilah. Ada dalam sejarahnya orang kata tasawuf wali-waliullah ni ada cakap apa dia tu memberi waham. Anal haq ma fi jubbati illallah, ikutlah cakap apa dia tu, bukan sama-sama begitu. Dia mari tai bengong dia ni. Tai fana dia tu. Dia tak sedar ke diri. Keluar pada lidah dia tu cakap apa yang memberi sengka. Ngaku Tuhan kau kayak gitu. Macam tadi lah. Dalam sahabat, dalam kisah para sahabat, ada seorang sahabat tu yang nak sesuatu dengan Allah Taala, duk minta doa dengan maya hajat, tiba-tiba dapat. Maka terlalu happy sangat sehingga bertukar dia cakap. Mana? Ya Rabbi, ana rabbuka wa anta abdi. Terbalik je dia kata ni. Itu lucu lidah. Bukan sok-sok gitu, bukan. Lagu mana? Kalau orang panggil kita duk tiba-tiba ada, uwila, ditakwilkan. Jangan terima bulat-bulat gitu, jangan. Ni masalah fok-fok batiniyah ni. Dia guna ke orang panggil tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tasawuf yang syatohah, yang dirakam dalam sejarah, tidak dapat mengawal, lidahnya tersyatoh, terlancar lidah, maka dijadikan modal untuk pegangan hulul dan ittihad dia. Kita kena sangka baik. Lagu mana sangka baik? Uwila bima yunasibuhu, ditakwilkan dengan barang yang munasabah akan dia, akan barang. Kama yaqa'u, seperti mana barang yang jatuhlah ia barang, minhum, setengah daripada mereka itu, akabiril auliya, fi wahdatil wujudi, di dalam masalah wahdatil wujud. Jadi wahdatil wujud ada beberapa mafhum yang difahami oleh ulama. Satunya mafhum dan ittihad. Wahdatul wujud ada Misalnya Imam Ibrahim Bajuri dengan mana yang boleh diterima di dalam pegangan. Maksudnya apa? Satu yang ada pada pandangan batin seseorang aulia illah tadi, tidak ada yang menggerak, yang mendiam pada hakikat. Hanya satu saja yang menggerak dan yang mendiam. Siapa? Allah. Siapa yang menyejuk? Allah. Siapa yang mencerah? Allah. Siapa yang memberi angin? Allah. Siapa yang menggerakkan nadi kita, darah kita, degup jatuh kita, turun naik nafas kita, kelip mata kita, gerak diam kita? Siapa hakikatnya? Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Jadi dipanggil wahdatul wujud juga. Tapi makna dia tu bukan hulul ittihad. Lalu dibangkang oleh sebahagian ulama bola. Kalau makna lagu tu bukan wahdatul wujud. Itu wahdatul syuhud. Pula dah. Jadi balah samah 15 sen panggil dia ni. Orang Kelantan panggil samah. Orang Selangor panggil 50 sen. Sama. 50 sen. Jadi tu guru hamba kata gini. Nak panggil wahdatul wujud ke, nak panggil wahdatul syuhud ke, yang penting makna dia tu bagaimana. Itu. Yang penting makna. Kalau maknanya sama, maka tak ada masalah. Sebab wahdatul syuhud betul. Satu pada pandangan mata hati. Melihat makhluk, banyak makhluk. Tapi mata hatinya memandang satu yang menjadikan, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang menaikkan, yang menjatuh, yang menghidup, yang memati. Siapa? Ada lagi? Masih wallah, ada lagi? Tak ada dah. Satu saja. Makna tu betul tak dalam akidah? Betul.
betul kalau pakai makna tu. Maka ulama kata tak usah duk guna wahdatul wujud lah. Wahdatul syuhud tu lebih tepat. Kata Imam Bajuri, tak apa nak kata wahdatul wujud pun. Makna gitu juga. Nah, tu macam-macam lah khilaf ulama. Jadi bagi kita orang awam ni, kalau sebut wahdatul wujud, maknanya Tuhan dengan kita menunggal menyerap. Tuhan tu ialah wujud mutlak. Kita ni tidak ada langsung. Bila kita kata kita ada bermakna kita Allah, kerana Allah lah wujud mutlak, maka fahamlah kita itu wahdatul wujud yang diijma' oleh ulama. Kafir siapa yang ikut lagu tu. Selesai. Nah, itu selesai. Itu lagu tu dah. Baik, kita berhenti situ dulu. Moga pakak tak sabar nak kulit pecek TV rumah ni. Nah, kaqau li ba'dihim, seperti perkataan sebahagian mereka itu aulia illah au akabiril aulia ma fil jubbati illallah. Wow, pelik cakap ni. Ini perkataan Abu Mansur Al-Halak. Satu hari, orang pergi ke rumah dia, tanya, siapa ada di rumah ni? Hei Abu Mansur Al-Halak. Dia kata, ma fil jubbati illallah. Jangan kata dalam rumah, tidak ada dalam jubah aku ni melainkan Allah. Sudah. Kata kafir lah. Tak tahu ni. Kafir. Dan memang dia dihukum bunuh. Dipenggal. Bahkan dibakar jasad dia. Dan yang menandatangani, yang menurunkan taukid dia panggil, untuk mempersetujui dihukum bunuh Abu Mansur Al-Halak ni, ialah Ra'isus Sadah Sufiyah, Ra'isus Ta'ifah Sufiyah, iaitu Imam Junid Al-Baghdadi. Jaga-jaga ni. Ketika mana dia tanda tangan, dia buang serba tasawuf dia ni. Dia pakai, barulah dia tanda tangan. Orang ni kena hukum ni. Hukum waras. Mari bengong dia sudah kata ni. Itu kita sambung semula pula. Ka qauli ba'dihim majubbati lallahu wallahu a'lam wa ilmuhu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.